Johor pada 2025 telah mengubah cuti hujung minggunya kepada Sabtu dan Ahad berkuat kuasa 1 Januari tahun hadapan. Selepas 10 tahun Johor hidup dengan cuti hari Minggu, Jumaat dan Sabtu dan kini kembali diselaraskan. Semestinya dengan keputusan ini akan memberi impak kepada penduduk Johor dan Semenanjung secara keseluruhannya. Jadi hari ini korang bersama dengan Yaya lagi dengan show kita Cuti Johor dah normal selepas 10 tahun. Dan juga bersama tamu khas dengan Yaya hari ini, nama diberi di sini Taufik Ismail ataupun nama penuhnya Muhammad Taufik bin Ismail yang merupakan Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Johor. Dan sebelum kita bincang lebih tentang topik kita hari ini, mungkin Taufik nak perkenalkan diri sebagai pembuka kata. Silakan Taufik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host Yaya atas jemputan Taufik ke My Campus Radio. Nama saya Muhammad Taufik bin Ismail, selaku Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Johor dan juga di cabang Johor Bahru, dan juga Taufik menetap dan memang orang asal negeri Johor itu sendiri dan telah membesar di sekitar Tebrau dan sekitar Johor Bahru itu sendiri. Memang anak jati Johor. Memang cantik sangatlah, memang gam sangatlah. Jadi kita nak tanya terus dengan Taufik kan. Taufik sebagai anak jati Johor, jatuh bangunnya di Johor kan. Adakah Taufik bersetuju dengan penyelarasan cuti Sabtu Ahad di Johor yang tak lama lagi akan diadakan? Daripada perspektif individual dan juga sebagai Ketua MK Johor, Taufik merasakan sesuatu yang amat baik dan Taufik menjunjung titah yang mulia Seri Paduka Baginda Ketuan Agong dan juga Pemangku Sultan Johor itu sendiri, Tengku Mahkota Johor yang baru-baru ini yang kita jangkakan pada 1 Januari 2025 yang kita akan start cuti Sabtu dan Ahad kembali. Ia membawa lebih banyak kebaikan daripada kepincangan khususnya yang Taufik lihat sebagai anak jati Johor kepada pembangunan negeri Johor itu sendiri. Sememangnya ada netizen lah, kalau Yaya tengok di media sosial, ada yang negeri-negeri yang seperti yang kita sedia maklum yang ditadbir oleh, khususnya kalau dari segi politik ni, di pihak pembangkang lah di Kedah, Kelantan juga Terengganu yang mengamalkan cuti Jumaat dan Sabtu ini ada meletakkan komen-komen yang pedas, komen-komen yang berunsurkan politik. Tetapi bila dakyat-dakyat ataupun farmer-farmer sedemikian timbul pada pimpinan khususnya Taufik sebagai Ketua MK Negeri dan juga kawan-kawan, Taufik cuba sampaikan penerangan yang sehabis baik tentang kenapa perlunya pertukaran ini kembali semula ke Sabtu dan Ahad, tidak menyentuh hal-hal yang lebih sensitif kerana ia akan mencetuskan polemik yang lebih hebat dan meletakkan keharmonian dan perpaduan antara sesama kita. Dan sebelum saya nak tanya lanjut lagi dengan Taufik, saya bacakan sedikit latar belakang tentang situasi yang berlaku ini. Sebelum dan selepas merdeka, Johor menyimpan Jumaat dan Sabtu sebagai cuti hujung minggu mereka. Selarilah dengan negeri-negeri tidak bersekutu lain seperti Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Kemudian pada tahun 1994, Menteri Besar Johor pada ketika itu iaitu Muhyiddin Yassin mengubah hari cuti ke Sabtu dan Ahad. Tetapi pada tahun 2014, Sultan Ibrahim mengembalikan tradisi dengan menukar cuti mingguan Johor kepada Jumaat dan Sabtu. Dan kini perubahan terbaru yang Johor nak selaraskan cuti kepada Sabtu dan Ahad balik. Jadi setelah beberapa kali Johor mengubah cuti hujung minggunya, adakah Taufik rasa Johor ini sebagai negeri uji kaji mengikut peredaran politik ataupun mengikut tradisi, Taufik? Nak jadi negeri uji kaji tu pun kita macam orang cakap pilot project lah, orang cakap biasa. Tapi saya rasa saya beruntung untuk jadi rakyat Johor kerana Taufik dah merasa macam mana cuti macam ini, macam mana cuti Jumaat Sabtu, Sabtu Ahad. Negeri Johor ni sendiri selepas Selangor dan Pulau Pinang yang Taufik nampak, negeri yang ketiga yang kita target di dalam Malaysia untuk kita kembangkan dari segi ekonomi, dari segi FDI tentang pelaburan negeri yang akan masuk ke negeri Johor. Dan apatah lagi apabila yang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah daripada berasal dari negeri Johor. Sultan Ibrahim itu sendiri satu pengiktirafan kepada negeri kami di Johor, dan selaku Pemangku Sultan Johor, Tengku Mahkota Johor pun seringkali mengingatkan kami di sayap-sayap pemuda ni untuk kekal bersatu padu, mengangkat agenda kalau di Johor, maju Johor, di Persekutuan di Malaysia Madani. Jadi tapi bila tengok dua-dua agenda ini dia saling terkait, dan saya rasa apabila 1994 Muhyiddin Yassin memperkenalkan Sabtu Ahad dan apabila 2014 tu sendiri sangat jelas
kenapa ditukarkan kepada Jumaat Sabtu. Satu, memberi pentarifan Jumaat sebagai penghormatan penghulu segala hari dan juga mengiktiraf agama Islam sebagai agama rasmi. Negeri Johor nak jadi negeri yang antara yang termaju selepas Selangor juga Pulau Pinang. Kita perlu menerima segala perubahan, mengedepankan segala hal-hal terkait politik ataupun kita mengedepankan agenda ekonomi maju Johor tu sendiri pada saya. Ramai juga yang lantang tentang perkara ini. Ada yang cakap cuti Sabtu Ahad ini merupakan idea barat, ideologi barat dan peninggalan penjajah. Adakah Taufik bersetuju dengan statement-statement sebegini? Dakyat-dakyat sendiri, saya selaku ketua AMK sering ditujang oleh pemimpin sayap pembangkang dan kita sebagai pemimpin politik memang kena terangkan secara fakta dan bukan semata auta. Yang disebut idea barat atau peninggalan sejarah tu dia merupakan sebahagian daripada trend globalisasi ekonomi dan juga sosial. Cuti Sabtu dan Ahad ni ada kebenaran dia bila kita tengok sejarah abad ke-19, abad ke-20 apabila gerakan buruh itu berlaku, memang betul di negara barat khususnya Eropah juga Amerika Syarikat mengetengahkan Sabtu dan Ahad ni sebagai hari cuti. Sabtu ni dilihat berikan hari cuti kepada golongan-golongan pekerja supaya dia orang dapat berehat dari segi mental dan juga fizikal di samping untuk bersama keluarga yang tercinta. Dan Ahad tu lebih radikal apabila dia dikaitkan dengan hari rehat untuk agama Kristian. Tapi saya tak melihat itu semata-mata kita nak cakap itu idea barat dan Malaysia selepas ini akan tiru semua apa yang barat akan lakukan. Tidak. Saya rasa kita tak perlu takutkan rakyat Malaysia sebegini rupa. Kita tolak ideologi seperti itu. Bila dia cakap peninggalan penjajah tu, yelah kita Malaysia kita dah dijajah. Dari segi sains politik ayat dia kolonial. Maksudnya kita negara kolonial dijajah oleh British. So nak tak nak budaya-budaya barat tu ada sedikit ditinggalkan di Malaysia ni. Saya harap di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar itu sendiri tidak akan ada berlaku cakap-cakap yang kita nak tiru budaya barat. Dan sebelum ini masa kempen PRU pun ada cakap sampai kalau kita yang mentadbir ni idea barat dan agenda liberal tu dilihat apabila kita dimomokkan dengan akan budak-budak pakai skirt di sekolah dan sebagainya. Dan sampai hari ini benda tu tidak berlaku dan banyak lagi lah benda-benda yang saya rasa hanya agenda politik semata. Macam mana pula ada yang cakap, alamak lepas ni Johor dah bukan negeri pantai timur dah. Sebab cuti dia dah lain kan. Dia nak samakan pula Johor dengan pantai timur, macam mana ni Taufik? Johor ni kita lebih urban. Bukan saya nak bangga dengan Johor sebab saya lihat Johor ni lebih kepada nak pembangunan bandar itu sendiri. Kalau lihat geographically-nya, pantai timur dan juga Kedah itu sebahagian utara dia agak lembap dari segi pembangunan tu, yang mana Johor tak boleh kompromi, khususnya anak muda macam kami. Kita nak kemajuan sebab kami ni sebelah Singapura. Penghijrahan anak-anak muda terhadap Singapura tu memang saya rasa terkesan sangat. Banyak pembangunan yang Singapura dengan Johor ni kena balance each other, khususnya Malaysia, dan kita menjadi pintu masuk kepada negara jiran. So saya rasa nak cakap pantai timur dengan Johor tu bukan nak cakap jauh beza, tapi saya rasa saya nak lihat negeri saya maju. Adakah dengan keputusan ini lebih memudahkan aktiviti ataupun jadual kerja harian warga-warga Johor? Dah sinkronis, dah standardise. So kalau Yaya ni ada keluarga, ada anak, ada suami ke, diorang pun bekerja mungkin kena cuti Sabtu dan Ahad. Logically-nya dia akan memudahkan. Sebab tu bila Yaya cakap setuju tak Taufik yang the first soalan tu, saya cakap terus setuju kerana dia lebih banyak bawa manfaat daripada kepincangan atau keburukan. Pertama, kelebihannya kalau kita tengok dari segi dengan negeri-negeri lain, Melaka, Negeri Sembilan, even Selangor wilayah juga yang Putrajaya, even Putrajaya di mana pusat pentadbiran negara di situ mengamalkan cuti Sabtu dan Ahad, dia menyeragamkan antara negeri Johor dan juga sektor swasta yang lain. Maksudnya dari segi perniagaan, pendidikan dan juga pentadbiran tu akan berlaku secara lancar lagi selepas ini compare dengan sebelum ni. Dari segi sektor perbankan, maksudnya kalau kat Johor ni hari Ahad tu Yaya, kalau yang buka bank simpanan nasional je. So kalau kita nak berusaha dengan Maybank, CIMB, hanya kalau penjawat awam di negeri Johor hanya boleh berlaku hari Jumaat sajalah. Maksudnya hari Sabtu dan Ahad Maybank, CIMB dan bank-bank nasional tu tutup. So yang boleh hanya bank simpanan nasional. So agak melimitasikan sekiranya transisi cuti ni tidak berlaku. Dan
Yang seterusnya bila moral sebagai seorang keluarga atau isi rumah itu juga, cuti sekolah tu Johor ikut Johor, mak bapak cuti ikut federal. Jadinya kadang-kadang bila nak cuti tu sampai anak tu terpaksa dicutikan hari Ahad tu. So jadinya dia kena ikut parents pula. So kelazimannya di sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah ni dah faham sangat. Kalau hari Ahad tu anak tu cuti je, kalau daripada cuti yang panjang contoh Deepavali ni minggu depan, so hari Ahad tu mungkin akan jumlah kehadiran di sekolah tu amatlah rendah. So jadi bila ditransisikan balik kehadiran pelajar tu ataupun dari segi moral murid tu akan lebih tersusun lah. Dan akhirnya dari segi rekreasi dan juga sosial tu keluarga tu dapat beriadah bersama-sama. So maksudnya dari segi pulang bekerja ke apa dah tak susah, maksudnya mak bapak cuti, anak cuti dan boleh menjalankan aktiviti riadah tu secara bersama-sama. Dan untuk pengetahuan semua, UAE juga telah menukar hujung minggu mereka ke Sabtu dan Ahad. Jadi adakah ini menandakan negara-negara maju lain seperti UAE bergerak dengan masa dan ekonomi semasa, dan sekaligus dengan penyelarasan cuti di Johor ini bermaksud Johor pun dah lebih peka dengan rentak ekonomi dunia? Betul, sebab United Arab Emirates ni merupakan negara Arab terkemuka dunia yang mana kita tahu dia ada F1, lepas tu dia ada antara pusat dagangan ekonomi yang paling masyhur di dunia. Dan saya rasa dia membuat keputusan hujung minggu ni cuti pada sekitar 2022. Dan saya rasa negara-negara maju dan beraspirasi global ni dia menunjukkan satu dinamika ekonomi dunia yang mana Johor tu melihat UAE tu sebagai satu role model atau contoh negara maju yang ambil risiko untuk cuti pada Sabtu dan Ahad. UAE ni mempunyai satu budaya dan tradisi yang amat kuat. Bila berlaku penyelarasan macam gini, dia akan berlaku dari segi penyelarasan ekonomi dan juga memaksimalkan perdagangan antarabangsa. Sebab di Johor ni kita banyak di 2023-2024 ni banyak pelabur-pelabur masuk. Jadi kita mengambil intipati bahawa contoh pembangunan wilayah Iskandar Malaysia. So banyak pelabuhan-pelabuhan yang berlaku di negeri Johor yang memerlukan pedagang-pedagang ataupun pelabur ni berinteraksi dengan kerajaan negeri pada hari Isnin sampai hari Jumaat. So apabila tak berlaku sedemikian, limitasi tu berlaku dan saya rasa akan banyak lagi negara-negara lain yang termuka di dunia. Johor akan lihat dari semasa ke masa untuk kita contohi negara-negara tersebut. Tapi kan Taufik, ada yang cakap lah, tapi kalau hari Jumaat kerja, bukankah ini memberi impak negatif kepada umat Islam yang perlu memenuhi tanggungjawab bersolat dan menghadiri khutbah hari Jumaat? Okey, saya walaupun saya tak pakai songkok atau kopiah sekarang tapi saya masih beragama Islam. Ini soalan yang saya rasa saya suka sebab kawan-kawan saya pun tanya soalan yang sama. Saya ambil petikan dari segi titah Pemangku Sultan Johor, Tengku Mahkota Johor, Tengku Mahkota Ismail, dan juga saya ambil picisan atau petikan daripada Mufti Negeri Perlis, Dr. Mazhar, yang mengatakan bahawa saya petik satu nas daripada surah Al-Jumu'ah ayat 9 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiyatis salati min yaumil jum'atin fas'au ila zikrillah wa zarul baik. Ayat Quran tu bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru kepada solat iaitu pada hari Jumaat, maka bersegeralah ingat kepada Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli. Dalam Al-Quran pun tak suruh kita bercuti pun pada hari Jumaat. Saya sambung, fa'iza kudiyatis solat fa'antashiru fil ard. Apabila kamu selesai solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah dan carilah kurniaan Allah. Kalau anak muda nak faham nas ni, lepas dah solat tu bertebaranlah kamu. Maksudnya baliklah semula ke kedai tersebut. Maksudnya jalankan aktiviti seperti biasa. Dan apabila TMJ titah, apabila 1 Januari 2025 tu nak buat je, apa yang Pemangku Sultan kita cakap? Pemangku Sultan kita menitahkan agar yang amat berhormat Menteri Besar Johor dan juga Mufti Johor duduk bersama-sama, teliti baik-baik. Kerana apa? Berharap supaya syarikat-syarikat swasta khususnya bagi ruang yang mencukupi supaya pekerja kita yang Muslim dapat menunaikan waktu pada solat Jumaat. Mazhab Malik
dia akan jatuh hukum makro sekiranya tak buat apa-apa aktiviti pada hari Jumaat. Seolah-olah patutnya yang kita besarkan bukan hari Jumaat tu tersebut. Kita kena perbesarkan ibadat kita tu sendiri. Dan tak ada nas dalam Al-Quran satu potong ayat pun yang mengatakan kalau tak cuti hari Jumaat tu, maka kita tak perbesarkan hari Sayyidul Ayyam yang kita cakap tu, hari segala penghulu hari. Dah dibagi cuti Sabtu Ahad, ada juga yang meminta, ada pihak-pihak yang meminta hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pula cuti. Kiranya kita kerja ni 4 hari je dalam seminggu. So Taufik rasa adakah permintaan ataupun demand-demand ini praktikal untuk dilaksanakan? Saya faham topik ni Yaya menjadi perbincangan hangat di beberapa buah negara terkemuka juga. Dan Taufik mengambil pendekatan macam ni. Ada negara-negara yang dah maju lebih awal, mereka boleh buat sedemikian rupa kerana kita kena tengok aspek-aspek yang lebih praktikal. Contoh seperti kalau apa kelebihan kita bekerja 4 hari, apa keburukan kita bekerja 4 hari. Secara logiknya kalau kita bekerja 4 hari tu dari segi mental atau fizikal badan kita ni lebih seimbang dan lebih stabil. Kedua, peningkatan produktiviti tu. Negara Iceland dan juga New Zealand yang dari segi takrifannya merupakan dua negara yang telah mengenalkan cuti bekerja 4 hari ni dan terbukti yang meningkatkan produktiviti. Maksud sepatutnya kerja 5 hari yang lebih meningkatkan produktiviti, tetapi tidak. Bila kita bekerja 5 hari, bila badan kita telah penat ataupun produktiviti sampai level sekian ini je, dia stick sampai situ. Tapi bila Iceland dengan New Zealand mengambil langkah 4 hari, dia juga sama par dengan yang tadi tu. So jadinya itu kelebihan negara Iceland, maksudnya dari segi tenaga buruh dia mampu diri dia atau pimpinan dia untuk mengajar rakyat tu bekerja 4 hari. Tetapi adakah Malaysia bersedia untuk berbuat sebenarnya, kan question mark dulu. Dan Taufik suka melihat apa cabaran yang akan dapat sekiranya kerja 4 hari ni. Pertama, dia akan efek pada sektor penghilangan logistik dan juga perkhidmatan. Contoh impak kepada sektor awam dan juga perkhidmatan ni adalah serving to the people. Contoh Yaya kerja 4 hari, Yaya sebagai nurse atau doktor. So tiba-tiba klinik kesihatan kat kampung ni bekerja 4 hari je. So sepatutnya orang dah tahu 5 hari tu klinik tu beroperasi ataupun klinik kesihatan beroperasi, tapi tidak beroperasi. So bila benda-benda tu berlaku, dia akan membawa impak yang lebih teruk terhadap kesihatan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kedua, tentang pendidikan dan sebagainya. Tetapi Taufik melihat boleh Malaysia akan datang boleh buat tetapi kita kena buat kind of rotation or schedule. Maksudnya contoh Yaya dengan Taufik bekerja satu kilang yang sama, kita tetap berdua bekerja 4 hari, tapi kena ada schedule yang maksud daripada sini Yaya kerja Isnin sampai Khamis, Taufik kerja daripada Jumaat sampai Isnin. Bermaksud tiada pengurangan hari pun yang berlaku, tetapi instead of kita tukar je jadual tu. So saya rasa Malaysia ambil masa lagi lah untuk berbuat cuti bekerja selama 4 hari ni. Adakah Perikatan Nasional akan mengubah balik hari cuti kepada Jumaat dan Sabtu kalau katakanlah kalau mereka menang pilihan raya negeri Johor yang akan diadakan sebelum Mac 2027 nanti? Saya rasa di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sebagai pemimpin politik ni, satu untuk mengekalkan satu negara yang berdaya saing, kestabilan politik. Dan bila Yaya cakap Perikatan Nasional tu nak ambil negeri Johor, satu dia kena berusaha keras, dan mana di pihak kerajaan perpaduan hari ni pun kita tak boleh selesa dengan kemenangan yang ada sekarang. Kita kena kekal untuk mendominasi dari segi politik. Kedua yang kena ingat, untuk mengubah hari cuti ni dia juga perlu mendapat persetujuan daripada Sultan Johor juga. Di Johor ni dia lain sikit, maksudnya segala keputusan itu harus mengikuti salur-salur dan saluran-saluran yang akhirnya akan pergi kepada Sultan di Johor lah, Sultan Ibrahim pada ketika ini. Kita bayangkanlah PAS, khususnya PAS lah, bukan Bersatu. Saya yakin Perikatan Nasional PAS yang agak nampak main sentimen yang kepada Islam, sebab kita tahu PAS ni merupakan satu parti yang berlandaskan agama dan dia cuba untuk membudayakan dan juga menjadikan cuti
cuti Jumaat tu sebagai tradisi tempatan. Kalau kita tengok 3 negeri yang terjadi pada hari ini yang ditadbir oleh kerajaan Perikatan Nasional tu, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu tu dia buat mengekalkan cuti pada Jumaat dan Sabtu. Tetapi saya rasa PAS kena ambil satu pendekatan yang lebih diplomasi, kerana bila kalian mentadbir negeri Johor, agenda maju Johor yang sekarang ni diperkenalkan tu lebih jauh yang kita nak tengok sebenarnya. Bukan idea agama Islam itu semata-mata. Johor tu lebih urban dan lebih maju daripada negeri-negeri yang ditadbir pembangkang. Jadi saya membuat cadangan kepada kepimpinan Perikatan Nasional, ambillah pertimbangan yang sewajarnya sekiranya dapat mentadbir negeri Johor, mengambil kira beberapa implikasi tentang ekonomi, tentang hubungan antarabangsa dan juga pandangan rakyat. Kerana daripada rakyat lah kita jadi wakil rakyat, daripada situlah kita kembalikan kita punya mandat kepada rakyat. Saya rasa kita tak akan berduduk diam di bawah kerajaan perpaduan ni, kita akan terus kembali tenaga supaya Johor ni kekal perpaduan sampai bila-bila. Last soalan lain nak tanyalah dengan Taufik. TMJ ada menyatakan kalau tak puas hati dipersilakan pindah ke negeri yang cutinya Jumaat dan Sabtu. Nak tahulah apa komen Taufik dengan statement TMJ. Saya rasa kita kena hormat pandangan semua pihak. Lagi-lagi Pemangku Sultan Johor sekarang Tunku Mahkota Ismail yang mengeluarkan kenyataan tersebut. Saya tahu kepada siapa tuanku tujukan dan saya junjung titah tuanku yang mana daripada awal tadi Taufik sangat setuju tentang perubahan transisi kembali kepada Sabtu dan Ahad ini kerana ia melebihkan untung daripada rugi kepada negeri Johor Darul Ta'zim. Kami di Johor dah beberapa kali berlaku transisi demikian rupa. Dia seolah-olah macam kita terima satu bukan kerajaan yang baru ataupun fenomena yang baru. Ini adalah fenomena yang lama yang saya rasa kita rakyat Johor sepatutnya terima secara keseluruhannya untuk pastikan cuti Sabtu Ahad ni dapat dijalankan, bukannya hanya kita memikirkan bahawa sekiranya Jumaat itu cuti memberi kelebihan kepada yang beragama Islam untuk rehat dan menunaikan solat Jumaat. Tidak, kerana apa yang saya petik tadi telah pun saya share kepada Yaya dan rakan-rakan yang mendengar di My Campus Radio ini, kerana akhirnya penyatuan yang kelebihan dan manfaat yang kita terima daripada cuti Sabtu dan Ahad tu terbukti memberi lebih kesan yang positif kepada fizikal dan juga moraliti kita sebagai seorang rakyat jelata khususnya. Kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini. Cuti Johor dah kembali normal selepas 10 tahun. Dan di kesempatan ni nak ucapkan ribuan terima kasih buat Taufik Ismail selaku Ketua AMK Negeri Johor atas kesudian untuk bersama-sama dengan hari ini kita sekadar berkongsi kata, berkongsi pendapat dan diingatkan anak muda kita. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Untuk hari ini dari Yaya dan tim My Campus Radio. Kita jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kita. Hanya di My Campus Radio, jumpa bersama. Terima kasih Taufik. Yaya. Jumpa lagi.